Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tafsir di ayat berapa Ingat tak? Ayat apa? Muka surat berapa? 100 mana? 122 124 pada katanya wa iz qalu Allahumma in kana Dah dah kata Itipak dah kata tak apa dah dah lama makan ada COVID dalam Quran ayat yang keberapa dah? Ayat yang keberapa dalam Quran? Ayat yang ke-32 wa iz qalu Allahumma situ kan? Ayat yang ke-32 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالوا اللهم إن
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. Demikianlah beberapa ayat yang masih dalam suratul Anfal. Dalam surah ini banyak di antara disebut sejarah hubung kait dengan ghazawat, peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ni juga Allah menyatakan kesombongan orang Quraisy dulu, dan dia memutuskan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata itu palsu, dan dia menunjuk atas kata nyata bagi dia. Dia kata mana hak Muhammad bawa tu batal, palsu, dan dia nyata kata palsu. Lalu tu sahabat dia bina di atas nyata dia tu lah, dia berani berdoa. Ni Tuhan cerita dengan firman wa il qalu. Kita tengok sekali lalu terjemahan dan huraian. Wa il qalu, dan yang disebut olehmu ya Muhammad, ingat olehmu ya Muhammad, ketika berkata qalu, ketika berkata mereka itu. Siapa mereka itu? Dhamir klik kepada Quraisy Makkah. Puak duduk di Mekah zaman tu tak ada orang lain, anak cucu pirin lah Quraisy. Terkenal dan lebih puak dia tu. Jadi dia katalah mana bentuk dia tu berdoa. Dia kata Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'azabin alim. Ini Tuhan cerita. Apa kata dia? Ya Allah, hai Tuhanku. Dia bertuhan dengan Allah, tapi dalam keadaan sesat. Dia berdoa minta dia Allah. Tapi dalam keadaan sesat, dia kata Muhammad hak bawa ni menyalahi agama hak asal. Hak dia bawa itulah hak Ibrahimnya. Hak Muhammad ni hak rekod sebab terlari daripada nenek moyang kita bawa. Ya silap situ besar tu. Dia mengaku bahawanya tanah haram hak dia duduki tanah haram Allah.
tanah kemuliaan, Kaabah, rumah Allah. Dia mengaku situ. Tapi dia bangga kata puak dia dok jaga. Puak dia dok jaga. Pak Muhammad puak dia tapi mai-mai bawa menyalahi hak tok nenek kita. Berarti Muhammad ni rekah. Situ dia suka situ. Lepas tu ada royak dalil, royak alasan pun duk kerah kat dia situ. Pasal kerah ni pun susah lah. Baik. Lalu tengok dia berani berdoa. Bila dia nak keluar daripada Mekah, antara lain nak pergi keluar, nak pergi perang Badar pun, dia antara dia minta belah ni. Siapa dia doa kata, Allahumma, ini hak Tuhan cerita nah. Hai Tuhanku, hai Allah, in kana haza, jika adalah ini, haza, ini ni isyarat klik ke mana? Ulama tafsir, jika adalah ini yakni Quran yang dibaca oleh Muhammad tu. Dia tafsir haza musyar ilaih klik situ. In kana haza, kalau Arab dia tafsir allazi yaqra'uhu Muhammadun. Jika adalah ini, apa ini? Quran hak yang bacakannya oleh Muhammad. Ini kalau Quran hak Muhammad dok baca ni ialah huwal haqq. Taukid dia tu. Mana tempat kita faham taukid? Satu mari dengan huwa. Dia panggil dhamir rupa asli. Pulaknya khabar pula dah tu dengan ma'rifah al-haqq. Ya kalau kata gini pun teruk dah. In kana haza haqqan. Tu teruk dah ni al-haq buhalih la ma'rifah dua taraf. Haza ma'rifah, al-haq ma'rifah. Paslik dhamir paslik huwal haq. Tu orang segi bahasa tahu tinggi kecak lagu tu. Kalau sekadar bermula in kana haza haqqan, tu pun terik dah. Tapi dak in kana haza huwal haq. Orang ti bahasa hebat kecak lagu ni. Makna kata jika adalah ini Quran yang dibacakan oleh Muhammad ni ialah yang sebenar-benar. Tak bunyi sungguh kita. Itu dia. In kana haza huwal haqq. Batu dia nasab kalau yang mengaji kaedah apa kata huwal haqqu. Al haqqa khabakana. Huwa dhamiru faslin. Kalau huwa mubtada huwal haqqu jumlah khabakana. Itu dalam kaedah dah. Hai Tuhanku, hai Allah, jika adalah ini Quran yang dibaca oleh Muhammad itu sebenar, kerana turut dia ialah lagi tu huwa tu. Jika adalah Quran yang dibaca oleh Muhammad ini huwa, ia al-haqqa yang sebenar. Sebenar apa? Sebenar turun daripada sisi akal. Kalau Quran ni turun mari daripada musungguh itu tadi dia. Minta lah. Fa amtir alaina hijaratan. Orang tak berdoa lah ni. Dia mintanya kata dah. Maka menurun olehmu. Amtir alaina. Maka menurun olehmu wahai Tuhan. Alaina atas kami ni. Minta turun apa atas kami? Hijaratan minas sama. Turun ke hujan batu daripada langit. Wikna atas kami. Allah tu nak ayat apa tu? Dia nak ayat tu dia yakin sungguh kata Muhammad ni palsu. Quran hak dibaca oleh Muhammad ni palsu, bukan sebenar. Kalau sebenar minta buat turun hujan batu atas kami. Selajar dia minta lagu tu. Dia minta selamatkanlah kami. Kok tu dah itu kan. Seolahnya bina tak yakin dia lah ni, tapi yakin kok tak betul. Sebab itu kalau orang apa siapa jenis bahasa kita orang kena sihir ke apa, bila kita tengok bomo royak, yakin nyata mu tengok kau. Jangan buat yakin nyata itu. Itu dia. Ni jika sebenarnya yakin nyata pernah jikalah Quran yang dibaca tu sebenar darimu hai Tuhan, mintalah fa amtir alaina, maka menurun olehmu wahai Tuhanku, alaina atas kami, hijaratan hujan batu. Tapi dia tafsir hujan batu neraka. Dia tak ada minta batu neraka gitu, tapi hanya tafsir tamah halalah akan hujan batu.
Nah, daripada langit. We kena atas kami. Alaina dia kena mutara. Kalau sebenar nak ayat tanah, kami yakin kata Muhammad tu palsu. Bila palsu tak turun lah. Maknanya begitu. So lagi awitina. Awitina. Kalau kita tak baca wasa, kalau baca au saja. Pas nak mula depan dia kena itina. Tu kaedah dia. Tak boleh mula dengan itina. Luar Arab dia keji. Apabila beri pun dua hamzah yang kedua itu mati, bunyi i'a'u dia tak kenal lurah tu, menyerupai mutah. Dia panggil lurah yang radi'ah. Lalu tu bila kita nak mula, dia suruh tukar dengan huruf sejenis dengan baris huruf yang pertama, hamzah yang pertama. Kalau hamzah yang pertama depan, hamzah kedua tukar dengan awal. Umina. Kalau hamzah atas, tukar hamzah dengan alif. Amana. Kalau hamzah pertama tu baris bawah macam sini, itina. Hamzah kedua tukar dengan ya. Tukar pada baca. Terkadang pada baca serta tulis. Seperti tulis rukun iman. Kalau klik asal kaedah iman. Lepas tu tukar pada baca iman, tak baca baca i. Serta tulis pun tukar ya. Ada po sini tulis hamzah, tapi bila baca itina. Terkaedah dia. Tapi bila kita wasa dia tak ada lah bertemu dua hamzah tu. Awitina tak apa. Itu satu kaedah dalam membaca. Tak apalah arti itu supaya awitina. Baik. Tuhan cerita lagi permintaan ayat kedua, atau kata dia. Kata turun je batu pun ada nak juga. Tak turun je batu pun nak juga kena. Nak yakinnya dia tu kata Muhammad ni palsu. Situ tempat nak bina perkataan dia ni. Sebab dia berani berdoa gitu. Atau kata dia, bawa datang olehmu hai Tuhanku tu itina bi'azabin alim. Bawa datang olehmu akan kami dengan azab yang sangat sakit. Maksudnya binasakan kami. Kami tak mau binasakan kami, ikutlah dengan azab apa pun. Kalau Quran ni sebenar daripada mula Tuhan. Ya sepatutnya muka bahagian tak nyata. Kata dengan ain dia. Tak serupa dengan apa dia? Tak serupa dengan iza. Ni ain. Kalau kita bahas sikit ain jika ni bagi tak tentu. Bila kata insya-Allah. Kita kata iza insya-Allah. Esok kita pergi sana dia insya-Allah, kerana belum tentu esok boleh pergi ke tak boleh pergi tak tahu. Uzur ke tak uzur insya-Allah. Kan kadang-kadang kita kata tak kata iza insya-Allah. Tu ni bagi tak tentu. Pas ni bagi tak tentu dia nyebut kejap gitu mo. Kana. Kalau dia itu bahasa sungguh gak, sepatutnya jika sebenar Quran daripada mu ya Allah, mu selamatlah aku ni, tunjuklah aku tu. Ni bagi tak tentu ni cerak gitu mu. Tapi nya berguna kita mu. Sombongnya. Ni sahabat bagi nak kena azab dia. Jadi seolah pucat daripada dia minta jugalah. Itu makna Tuhan cerita. Maknanya kau tak turun hujan batu atas kami pun, ataupun akan mendatangkan kami itu azab yang memedihkan, yang membinasakan kami. Ikutlah cara apa? Kalau itu dia mau periksa asal ni Tuhan hikayat ni perkataan siapa ni. Maka ulama mentafsir pula kata akan dia tu baca semula. Kata akan dia yakni akan ini perkataan. Ini perkataan kata Allahumma in kana ni ayat Quran hak Tuhan hikayat. Tapi perkataan siapa tu, siapa katalah ni dulu. Hak Tuhan hikayat. Ulama tafsir kata akan dia akan ini perkataan ni oleh Quraisy. Oleh Quraisy katalah ni. Dia kata dia berdoa dia sungguh kau minta nak turun je batu. Tak ada orang minta nak kena je batu. Dia kena tak beratlah.
Payah minta juga. Ni yang minta juga istihza. Apa istihza? Kerana bersenda-senda. Kerana mengolok-olok, mengejek-ngejek. Ejek ni masa kampung lagi panggil nyenyi, ada tak panggil tak? Nyenyi. Nganying panggil tak tak? Tu. Kerana menganyi lah. Tak kalau Muhammad duk baca Quran ni kalamullah, ayam menganyi lah bahasanya. Tu bahasa kampung tu. Bukan menyanyi, nyanyilah arti ada menganyi. Nyanyi bahasa gitu. Maksud dia nya sendalah, makna Quran ni plesu, bukan hak sungguh kali. Kalau hak sungguh kau minta lah hujah batu tu takku ni. Tu. Allah na'udzubillah min zalik. Ini perangai orang kufur dengan Allah. Berani tak kena pada tempat. Kita orang mukmin dia ajar jangan-jangan berdoa lagu tu. Walau kita nak marah apa-apa jangan berdoa lagu tu. Sepatutnya berdoa semoga Allah menyempurnakan iman dia. Orang tua panggil doa minta masuk ke iman. Apa tak ada iman lagi? Bukan. Iman dah mana kurang kesempurnaan iman tu. Tu mana orang tua kata minta masuk ke iman lah. Jadi doa kok tu. Tapi orang kita dah bahasa beruh pengah tu baik kat lagu tu. Nak marah kat anak, minta lah mapuh. Ya sedap pun mapuh dia agak susah. Itu anak dia. Tapi nak ayat nafsunya marilah tu nak marah dak tak ada nak beri. Walau kau nampak Islam aja jangan begitu. Itu dia. Allah, inilah kita tengok sifat-sifat orang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu puak kureh. Dia kata tu kerana istihza. Sifat istihza sifat orang kufur lah. Innama nahnu mustahzi'un. Tu. Dia kata kami tu senda-senda aja. Maka tak kala tu Allah balas. Allahu yastahzi'u bihim. Tak kala mereka tu senda-senda, Allah balaskan di atas sendaan mereka. Tu dia. Itulah kerana istihza ni kerana bersenda-senda, mengolok-olok, mengejek-ngejek dengan Allah Ta'ala, dengan Quran. Bila kita mengejek dengan Quran, habislah. Orang yang baca Quran tu Nabi mengejek juga, kena ejek juga. Apa orang mukmin pergi beriman dengan Quran, kena ejek habislah. Kat Quran hak siapa? Allah mengejek apa kat Allah? Tapi Allah Allah biar. Kerana di dunia ni bukan tempat balas. Atau mana kata orang mukmin dia ajarkan supaya sabar. Haknya kita menyata saja. Wa ma kana Allah, ni janji dari Allah lah. Bila selepas pada dia cerita sifat orang kufur tu, orang tak percaya Quran, begitulah ejakkan dia. Maka Tuhan kata, nak jalan kita orang mukmin pula dah lah. Sebagai nak mempersabarkan balik orang mukmin. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ni khitab tuju dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dan tiada ada Allah Taala itu, kata, dan tiadalah Allah itu. Nak gitu. Tiada ada tu nak wahai sekaligus dah. Artinya dan tiadalah Allah itu. Ini pakai kana apa dia muqayyad. Dan adalah wa ma kana, dan tiadalah Allah Ta'ala itu. Mana itu dah. Tapi tulis dan tiada ada Allah Ta'ala itu. Yani dan tiadalah Allah itu, Allah Ta'ala itu liyu'adzibahum, mengazab ia akan mereka itu, wa anta fihim, dan padahal engkau hai Muhammad ada pada mereka itu. Nak ayat kata Allah tak membinasa mereka itu selama mana muda ada sekali. Ini boleh kita ambil buat sementara tengok depan. Makna kata Allah dia menurunkan azab cara umum, dia kena habis. Banyak azab meratai. Tapi selagi mana muda sekali Muhammad, Allah tak menyeksa. Habis tu kalau mu sedih lah mana orang dia buat kemumpung, mu sabar. Allah janji akan seksa mereka, tak di dunia di akhirat. Tapi di dunia selagi muda sekali dia tak seksa. Sabit tu bila Tuhan nak menyeksa orang Mekah, buat sabab orang nak bunuh dia.
Itu buat sahabat bagi dia pindah. Pannya lagi tu. Buat sahabat bagi dia pun hijrah, izin Allah Taala hijrah. Bila hijrah, Nabi tu dah. Nabi tu orang je tu pun hijrah turut. Tinggal hak mustad'afin. Orang mukmin ada tapi hak dhaif nak tubik nak pergi tak boleh satu. Orang uzur, ada perempuan dhaif, ada orang tua-tua dalam Mekah ramai. Lalu tu cara Tuhan nak menyiasat tak berlaku seksa dalam Mekah. Buat sahabat kita tepu di luar Mekah, tubik pada Mekah, berani hidup perang di Badar. Kena dulu. Ini cara Tuhan buat. Hati Tuhan kata dia tak menyiksa Muhammad ke mereka selama mana muda ada dalam. Dah habis umat-umat dulu lagu tegak puak mukmin dah ada Tuhan tak menyiksa. Nya sepak sebelah. Bahawa sepak itulah turut azab. Itu mana wa ma kana Allahu li yu'adzibahum. Kalau orang mengaji nahwu enggak dia panggil lamul juhud lah tu. Lam juhud. Setengah pada amin nasa lamul juhud. Dhabit dia lam dia jatuh. Kamu dia pada kana jadi nafi dengan ma. Wa ma kana. Juga tu. Ataupun jatuh kamu dia pada apa dia kun jadi nafi dengan lam. Wa ma kana Allahu li yu'adziba kadah. Tak li yu'adzibu lah tu. Mudarat nasab. Tu kaedah peringat kaedah nahwu. Patuwa pada wa anta wa wal hal. Jadi kita nak wakaf situ tak boleh tu. Wa ma kana Allahu li yu'adzibahum. Sengaja wakaf dengan tak ada turun-turun bin apa apa. Pas mula semula. Wa anta fihim tu panggil tak erti makna tu. Tak boleh lah kerana wa jumlah wa anta dia jadi hal. Kalau dia tak habis lagi. Ayat tu Allah tidak mengazab mereka itu selama mana muda ada dalam. Pada tiga wakaf itu Allah tidak mengazab akan mereka itu. Dan bermula kau tu dah ada dalam mereka itu. Jadi selera mana. Tapi kita tak tahu ya tak apa cak mana pun tak apa kita tak tahu maaf. Tahu dak ni kereta tak sini tak boleh. Hang tak tahu. Oh pakai kelah kereta juta lebih tak erti. Kena ngepek ke ahli gerak. Kalau tak tahu itu kereta buruk kita. Mau tak tahu malah halih dah esok jalan tak sini. Ajar. Ni batu bak Quran bak baca kitab apa tu wakah tak kena. Kena turun bakai baju kah. Tu je. Baiklah. Itulah nak kata setiap apa dia ada ilmu semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sampai tu dan yang mana pada hal wawul hal dia panggil. Dan tiada ada Allah ni tiadalah Allah Ta'ala itu mengazab. Allah tak mengazab akan mereka itu. Mereka itu tu domai klik pada hak doa tadi. Siapa? Quraisy itulah. Puak Quraisy Mekah tu tak mengazab mereka itu. Dan ini pada hal ataupun hal keadaan engkau fihim ada pada mereka itu. Dia panggil ta'lim mazhuf khabar. Siapa tu? Mereka itu ada pada mereka itu yakni Mekah. Selagi muduk di Mekah tu tak azab. Sebab apa? Ilatnya kerana azab manakala datang kerana azab seksa bila dikena kena rata. Baca malah dah. Kerana azab manakala datang kena rata. Dia kata lah tu. Itu kena habis. Kalau tak habis kena supo je orang mukmin tak mukmin pun. Sebab tu dia stop dulu. Dia tak habis kena dia stop dulu. Tema rot rabat dah. Dan mereka bawa dia kena habis hodok semaya apa kena jadak akal bertengah. Dah itu kan. Tu dia. Dia tu kena habis. Adalah hikmat dia tu walaupun hak kena sama kena tapi hak ni tu dapat syahid, hak ni dapat bajikan. Tu lain pula banyak dia kena. Tu dia. Sebab tu lah bila tu tak kena tu selagi mu ada Muhammad Allah tak azab mereka. Jadi banyak kata mereka tu dah jadi rahmat sebab mu juga. Tu kata rahmatal lil alamin. Mana orang kafir pun dapat rahmat juga. Tak azab selalu deh. Itu ayat menyatakan sebab azab tu manakala datang
kena kata. Kata dia dah. Tiada diazab satu umat malaikat kemudian daripada keluar nabi dan segala mukminin keluar daripadanya. Tak lalu itu. Tak kerana apa nama ni? Tidak diazab satu umat malaikat kemudian pada keluar nabi dan segala mukminin keluar daripadanya. Ini dari antara itu umat tu. Betul umat dulu tu lagu tu orang mukmin tu sepak selalu dah. Manakala mari di umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu dia minta beza di akhirat. Beza di akhirat dulu ya beza selalu dah. Tengok orang Kibti dengan orang Bani Israel. Bila turun berlaku banjir, rumah orang Kibti penuh air. Air telaga orang Kibti penuh dengan darah. Lah terpayarlah rumah penuh dengan darah. Rumah Bani Israel tak ada apa-apa. Jadi nampak selalu kita dunia pada zaman dulu. Ada pun mari diumatkan dia Nabi mintanya sallallahu supaya beza di akhirat. Apa tu kalau kena kata kena berlaku. Gitu beza di akhirat. Tu kadang-kadang orang yang tak faham dia supo je beriman tak beriman. Dia kata gitu. Supo je maya tak maya. Bahkan nak idrak je berada. Ging kuanan. Bahkan orang tak maya nak mana hebat pada hak maya. Mana tengok tak maya kaya. Anu maya sesok dedak. Tengok dia weh. Yang nak gigok tu sampai terpedaya dengan dunia. Walau bagaimanapun kita berdoa semoga kita tidak hidup dalam keadaan terkena tipu. Allahumma la tuhyina fi ghaflatin wa la ta'khulna 'anil ratin. Itu di antara doa yang kita bawa supaya kita tak tertipu. Ya Allah, mintalah jangan kau menghidupkan kami dalam tertipu daya. Itu dia. Fi ghaflatin dalam kelalaian. Wa la ta'khulna 'anil ratin. Minta jangan kau ambil kami dalam keadaan kami duk lalai, kami lupa, mintalah. Hanya kalau nak ambil pun sedar taufik molek. Dengan keadaan molek pejam mata rapat kata. Itu dia. Itulah di antara janji dari Allah Subhanahu wa taala ni masa nabi-nabi. Apabila keluar mereka itu daripada keluar nabi dan segala mukmin padanya, barulah diturun azab atas mereka itu. Barulah diturun azab atas mereka itu, atas satu umat. Mereka itu satu umat. Satu. Dan Tuhan cerita lagi kata, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah ni satu ayat Allah menyatakan istighfar amal minta apa ni besar, tak kira masa mana. Allah janji dia tidak azab selagi ada orang yang minta ampun. Masya-Allah. Sabit tu bila Tuhan nak bernasar di akhir zaman, nak berlaku kiamat, Tuhan memati dulu orang mukmin. Tak ada seorang habuk orang mukmin. Segala aulia illah semua mati dengan Allah Taala menghantarkan angin tayyibah. Rihil layyinah. Mak orang akhir zaman kena angin tu mati bi, orang mukmin kafir tak mati. Yang tinggal luka bil luka syirar nas. Tinggal tu segala kufur saja. Tu mana tak ada adalah sebab bagi nak tahan daripada saya. Sebab dia kata selagi ada yastaghfiru dia tak azab. Apabila ada orang mukmin dak astaghfirullahalazim kan? Paling kurang Allah. Paling kurang paling panak sekali Allah. Padahal tak ada orang mukmin siapa nak kata Allah lagi. Tak ada. Tak ada itulah. Hanya saya kata Allah tidak mengazab sedangkan mereka dia minta apa. Pas lagi kita ramai-ramai orang ni bangun bertahajud, hak ni tak bangun pun, hak ni bangun, hak ni qiyamul lail, hak ni duk istighfar. Macam-macam Pak istighfar minta apa bukan untuk dia saja, wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazi. Apabila Tuhan nak melapa nama akhir nak membinasa dunia, dia memati habis segala orang yang beriman. Tak ada lah ada istighfar, tak ada orang sebut Allah dah lah. Daripada manusia saya kira malaikat dah. Gitu. Ini setengah pada Allah janji kata wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ni kelebihan istighfar. Tapi di antara ubat yang paling besar istighfar. Hasan Basri radhiyallahu anhu bila lagi mengadu, "Wahai Syekh, kami ni susah dalam keadaan istaghfiru."
istighfar. Ada yang saya surat sakit berat, istighfar. Saya ni jadi keputus keturunan anak tak ada boleh ni, tak lekat, istighfar. Dah jahat tu sah. Patut ada orang berfikir anak istighfar macam orang demam pergi ubat tipi ke sakit kepala, tipi kok mari tipi semata. Dia kata takkan dengar Allah Taala kata, dia kata cerita Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nuh kata istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebab mu dosa banyak, Allah mengampun melalui istighfar. Apa bukit apa saja? Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kemarau besar dengan sebab istighfar, Tuhan memujakan. Wa yumdidukum bi amwali, harta kekurangan Allah Taala batukan dengan harta. Wa banin, anak pinak pun subur. Pada dengan istighfar. Ya Allah, pisau ni makan hak je belaka dah tak banding tu. Mak keluar ke tepi tu. Tu dia dia. Ni ayat ni kita tengok sekaligus dia kata dan tiada ada Allah ni, dan tiadalah Allah Taala itu yang mengazabkan. Kita buat ya tu nak erti kata mu'azziba isim fa'il, dia rasa khabar kana mu'azziba itu. Dan tiadalah Allah Taala itu yang mengazab, yang menyeksakan akan mereka itu. Quraish asalnya, maksudnya seumurnya manusia. Dan hal keadaan mereka itu, awal hal apa tadi, hal keadaan mereka itu siapa dia? Kufar ataupun segala orang mukmin yang doa-doa mengucap istighfar. Selama mengucap istighfar, Allah ambil kira. Mereka dak minta maaf lah, minta apalah. Siapa panggil apa? Apai. Lagi dia minta kau apayatut. Tu. Kalau kau tu juga kau zuhira. Tapi bukan murad gitulah. Kalau terjemah betul apa? Kau tu. Tak minta seksa. Itu dah arti zuhir. Kau tu lah. Tu ni tak azab kan? Kau tu. Minta azab lah. Hak naknya kena terkedir mudah. Kau apayatut. Baru jolo. Kau tu ping lah dah. Tu ping lah. Mudah minta sangat lah dah. Kau apayatut. Tak apa lah tu. Murad itu dah. Tuhan berkatakan selagi muda minta apung gitu tak apa, walaupun muda le kufur tapi muda minta apung. Supaya orang kafir dengan sebab ahli kitab walaupun dia kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bertuhan pada Allah. Jadi dia minta maaf, minta apung dengan Tuhan, Tuhan tak azab. Tapi di dunia, di akhirat tengok dia mati atas apa? Kalau mati atas kufur, janji dia azab. Walau kebajikan banyak pun tak ada, di akhirat hanya balas di dunia. Itu akidah kita dah. Allah tidak mengazab, dan hal keadaan mereka itu mengucap istighfar, minta ampun. Istighfar ni kalau mana ghafara betul ni minta tutup. Minta tudung kis-kis kesalahan itu minta tutup tu ghafara. Kalau afa tu minta hapus. Minta maaf. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dan apa kerana ayat cuma gitu. وَمَا لَهُمْ, mana kata ma istifham tu, tapi istifham dengan mana nafi. Dan apa kerana tiada mengazabkan mereka itu oleh Allah, padahal mereka itu tegah ini sekat, mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekat akan muslimin. Tu tafsir tu, sekat anil masjidil haram, daripada tawaf masjid haram, seperti berlaku tahun Hudaibiyah. Tahun Hudaibiyah tahun yang ke-6 selepas dia hijrah, dia duduk di Madinah 6 tahun. Pada tahun tu Allah beri janji kata laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Jadi dia mimpi. Bila mimpi dia cerita pada sahabat, kita akan boleh masuk Mekah. Sahabat sukalah.
Tak kala dia kata dia Allah Ta'ala mimpi ke dia kata kita ni akan boleh masuk Mekah. Dia tahu ya tak tahun ni. Sukanya lepas tu pilih pergi tahun ni lah. Tak pilih lah. Tapi dalam rajak tu tak ada ayat tu kita akan boleh masuk Mekah tahun ni. Ada ayat gitu. La tadkhulunnal masjidal harama insya-Allah. Tengok kait tu. Tak apalah. Apakah nak ikut bersama tu sekurang-kurang 1,400, kata setengah 1,500. Ramailah berderu mari daripada Madinah. Masuk Abiar Ali, niat pakai ihram situ, niat umrah selalu. Berderu klik suka sunat kamai berjalan daripada Madinah. Mari siapa di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni satu kit sepadan lah antara tanah halal dengan tanah haram. Hak mari balik Madinah. Dia masuk ke Hudaibiyah. Lah ni tak pergi jalan tu jalan baru pergi kot lain lah. Gitu. Siapa di Hudaibiyah tu walaupun dia nak pergi tu adabnya nak masuk demo duk pergi teraju kena berkira lah minta izin nak masuk di sepadan tu. Sepadan tak benar masuk. Apa tak pernah masuk kira bercara lah. Tak ada kata nak lakah pergi dak. Kita tak pernah masuk pelakah pergi juga. Menjadi yang salah itu kan. Ajar ada semua tu. Sampai tu minta mari tak pernah masuk. Payah kira hak kecil ginilah. Orang je jaga je budak-budak. Kena kira hak besar lah. Masa tu siapa duk megang teraju Mekahnya? Abu Sufyan. Abu Jahal dah mati belakang dah. Maka nak hantar pergi jumpa dengan Abu Sufyan, nak hantar siapa? Kira-kira Nabi SAW nak hantar Umar masuk pergi. Tapi Umar minta maaf, ya Rasulullah, dia ni kalau dia pergi satu keluarga rapat-rapat dengan dia tak ada mana dah lah ni. Sebab dia tak boleh singa lama lagi nak kira jadi ikut bergomo tak pasal. Dia kata gini Rasulullah, kalau dia suruh kata Uthman macam mana? Kerana Uthman ni dengan Abu Sufyan dia berpupu dia. Tali yang bakar tu lo 6 sukum tu lo Umayyah. Umar ni adik bakar lain. Ali ni bakar Hashimi. 6 sukum lain-lain tapi orang tu lo yang kelecuk atas tu. Nampak kena Uthman, Uthman ni orang beraluh, orang lembut, orang kaya, dia mau malu ke dia. Nampak. Tu hantar Uthman masuk tu. Nanti di sepadan ni nanti. Mana pergilah. Nanti nak dengar berita macam mana boleh pergi kau tak boleh pergi, benar masuk tak benar. Nanti dengar keputusan. Ringkas ceritanya bila dengar berita kata kena bunuh dia jadi bergaduh sekali tu. Akhirnya kelik mai dak Ali Uthman kelik mari. Jadi keputusan minta maaf tahun ni tak boleh masuk. Buat perjanjian Hudaibiyah. Tu timur buat perjanjian damai. Apa perjanjian damai? Kerana masa tu orang Mekah nak mai lalu kat ni, serai ada orang Madinah. Orang Madinah nak lalu Mekah, serai ada orang Mekah. Jadi tak boleh nak pergi mari. Tak aman, yang panggil tak aman. Lepas tu perjanjian tahun tu antara perjanjiannya mula daripada tahun ini hingga 10 tahun ke depan janji aman. Dia PKP mau aman. Tu baik hukum fiqh ngaji. Perjanjian aman dalam masa 10 tahun mu tak pergi kami tak pergi kamu. Ketika itu bolehlah orang Mekah dengan keadaan kumpul nama ziarah keluarga di Madinah. Amin. Juga orang Madinah nak balik ke Mekah apa pun amin. Sebab janji dah. Supaya kita masuk pergi orang cak. Tu amin lah tu. Walaupun negeri kafir pun bila masuk ni ngacak gini amin. Mana dia bertanggungjawab. Kalau ada berlagu pun dia bertanggungjawab. Kerana dia benar masuk dah. Cuba pergi dengan tak ada gini. Dia tak tanggungjawab. Pakai kita pula salah. Tak ada apa-apa tak apalah. Bila ada apa panjang cerita. Tu semua tu daripada Melaka. Jadi waktu orang nak ada terkejut tak reti. Tu nak atas dalam ajaran kita lagu tu. Jadi siapa di Hudaibiyah nanti bila Uthman kalik buat keputusan, buat perjanjian. Satu saat ni janji amin. Dan yang keduanya tahun ni minta maaf tak boleh masuk lagi Mekah, tak benar masuk. Mari tahun depan lah. Tulis. Ali juga tulis. Dalam awak kepala surat tu perjanjian daripada Rasulullah SAW. Puak kufar tak benar. Jangan tulis itu. Saya tulis Rasulullah. Mungkin tak ada panggil Rasulullah. Saya tulis Abul Qasim. Nabi pun tak ada apa. Sapu. Ya tengok. Hapus tak apa. Suruh hapus nama dia. Ali kata, ya Rasulullah, saya dah hapus nama Rasulullah. Ni apa panggil apa ni? Kalau kita tengok ni apa Nabi perintah sallallahu alaihi wasallam suruh hapus.
Ali tak mau hapus tak pada Zuhair apa yang tak turun. Pada Zuhair dah. Tapi dah Ali duk dia adab. Jaga adab kerana hak dia tulis dah Muhammad Rasulullah lagi dah hapus. Ai nama yang mulia nak hapus. Beradab tak ada. Belalah saya tak akan hapus kata Rasulullah pesenyap. Ni mana kata adab ni besar pada suruh ni. Hati ada masalah setengah pada dalil Sayyidina tu tak adab. Ada Abu Bakar tu ketika dia dah jadi imam Nabi kelik Rasulullah dah belakang dia, puak sahabat dah tepuk pah. Abu Bakar rasa pelat dah tepuk apa ya palingnya. Paling pun Rasulullah dah cokong jadi makmum. Rasulullah isyarat mana terus jadi imam. Abu Bakar tak dengar, nyuhundur juga. Rasulullah naik. Sudah tu tanya apa menghundur sedangkan ku isyarat dah. Tak layak anak Abu Quhafah nak jadi imam sedangkan Rasulullah dah lihat belakang. Tu dia guna adab besar pada perkata. Hani kata walaupun apa lagi saya nak tak duduk larang poh hanya berkarit gitu dia Nabi tinggal kaedah. Dia panggil adab besar. Ni lah ni. Di antaranya dia panggil adab. Maka Ali, ya Rasulullah, saya tak akan hapus nama Rasul. Tak apalah Nabi pesenyap. Nabi suruh hapus, tengok rendah dia. Dia maksud, tak saya pakai nama ni. Apa. Supaya kita misal tu nak buat surat pada mau tulis yang berhormat, dia mana marah. Dia tulis yang berhormat. Apa. Tapi orang menulis tak siapa. Tengok dah ini semua jadi ilmu. Kita tengok halus Islam mengajar kita. Itu dia. Maka itulah cerita Hudaibiyah. Maka Allah Ta'ala sebut sini. Sebut atas mana? Seolah-olah kata Hei puak mukmin, hei puak muslim, tak ada buat gaduh apa gaduh gana lah. Mereka tentu dah dia lawan dah Rasul, dia sekak Rasul. Itu salah besar. Tapi buat apa Allah tak mengazab? Ya kerana orang gaduh lah gana. Kono tu dok lock. Tu pasal gaduh. Kono tu dok lock sudah dok sekak Rasul. Tak apa ya hak kam duk di sini ya, bukan di sini. Turut mu hancurlah mu. Tu dia. Allah Ta'ala buat turut kanak dia. Fa'alul lima yurid. Itulah. Allah Ta'ala kata, wa ma lahum alla yu'azibahumullah wa hum yasudduna 'alal masjidil haram. Dan apakah kerana yakni tidak ada mana bagi Allah. Dia panggil istifham ingkari dengan makna nafi. Wa ma lahum, apa kerana mereka itu yakni tidak ada mana bagi Allah, tak ada halangan bagi Allah. Apa kerana tiada mengazab akan mereka itu kufar oleh Allah Ta'ala, walhal wahum yasudduna 'anil masjidil haram, padahal mereka itu kufar tu tegah sekat tu sadda yasuddu. Padahal mereka tegah sekat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin sekat bila? Seperti pada tahun Hudaibiyah. Yang sekat tak benar masuk daripada Masjid Haram, daripada tawaf Masjid Haram nak pergi buat umrahnya sekat. Dan tiadalah mereka itu wa ma kanu awliya'ah. Dan kata lagi, dan tiada mereka itu kufar tu, mereka itu bukan wali yang sembah mustahak perintah Masjidil Haram. Tak ada hak kerana mereka kufur dengan Allah kerana syirik. Dia baca syirik tu hijab Arab ni syirik lah. Kerana syirik mereka itu ni dengan Allah, sembah lain pada Allah, tapi nak jaga bumi Allah. Orang nak jaga bumi Allah yang mulia, kena yang mulia. Sedangkan mereka syirik dengan Allah tapi duk jaga tanah haram, tanah mulia. Apa kau Tuhan tak menyesal, tak ada halangan. Cuma hak Allah Ta'ala buat apa-apa tu mengikut kehendak dia, hikmat yang dia tahu, mu tak tahu, je dia gaduh. Ni ayat dah hajar selu. Itu lah. Salah tak gano Tuhan tak menyesal ni duk cakap Rasul. Buat apa? Mana Tuhan nak lock gak, tapi masa Tuhan menentukan. Tidak tak jadi pilihan lah. Itu kan? Tengok pilihan kata orang dua nyanyi dia ni dak kali. Kita orang menengok duk gerai hati. Aku gerai dia tu tak boleh tengok lah. Orang dak main cerita. Dia tak reti. Dia ada duk gerai luar dah. Aku gerai tu jahat sungguh dia tu. Tino tu beci. Beci mai tengok apa. Mari di petang lagi tunggunya. Jadi nak ayat kita tak reti.
Dia pilih lagu tu pasuk cerita lagu anak suk cerita pecah bi hak dak pecah tu sungguh. Nah itu kan. Hak ngaruk pecah tak karuk lari tak nak bumi ke tua panggil. Akhirnya hak naik hero naik pak nama ha cerita nak sudah dah tu dah. Boleh nak gulu tika lah tu. Temuh bi ngamuk pohon sesak temuh bi ha tengok itu dah. Ha cerita tu nak sudah. Ha habis tu akhir tengok hak ni beri meh hak ni ha al yauma akmaha yang nak meninggal dah tu. Tu jadi kepilang. Balas itulah sendiwara mana mai pun begitulah. Ini kita tengok ayat Quran boleh kita ambil iktibar pengajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nak ajar nak didik perangai kita pasal gupuh gapah ni jangan gupuh gapah. Kalau salah gupuh gapah astagfirullahalazim. Salahku. Astagfirullahalazim. Tengok Tuhan kata, apa nak halal Tuhan? Dia Tuhan nak menyesal bila? Menyesal sebab dia masalah sungguh. Nyata dia membuat ke Rasul ni begini, buat ke orang Islam begini-begini. Tapi masa yang akan menurut dia. Itu maksud ayat ini. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. So, apa kerana tiada mengazabkan mereka itu oleh Allah padahal mereka itu tegah sekat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekat akan muslimin daripada tawaf Masjidil Haram. Jawabnya yakni tidak ada mana. Itu ambil maksud daripada ayat istifham ingkar dengan mana Nabi, yakni tidak ada mana, tidak ada halangan bagi Allah daripada mengazabkan mereka itu. Itu dia. Lagi pula lagi wa makanu auliya'ah dan tidaklah mereka itu kufar tu bukan wali yang sembah mustahak perintah masjid haram tanah haram dah tak ada hak sebab dia kufur dengan Allah kerana syirik kufur mereka itu ni dengan Allah. In auliya'uhu illal muttaqun, tiada wali yang mustahak merintah masjid haram tanah haram itu tak ada hak malaikat orang yang muttaqin. Dia panggil nabi. In auliya'uhu auliya atau mak wajib kita panggil, adapun hu atau mak jaid. Mana nak panggil lebih pada mak tabi'i boleh, nak sifat tahbi mak tabi'i boleh. In auliya'uhu illal muttaqun. Dah hati mengaji bab hukum semula. Dia panggil maksilah, tawilah, maksilah, qasirah. Lah ngaji kaedah. Ya ada silah panggil lepas pada ha dhamir tu apabila dhamir muttasil dia baca dia ada silah, ada hubungan dia. Hubungan ya, hubungan wa, hubungan alif. Sampai Al-Quran dia tulis wa kecil, ya kecil, dia tulis alif kecil. Itu. Makna Tuhan nak kata in auliya'uhu illal muttaqun. Tiada sebenarnya dia tak ada dana. Tiada wali yang memerintah, yang mustahak memerintah nyonya Masjid Haram Mekah tidak berhak melainkan hanya orang yang muttaqin. Apa muttaqin? Yang takutnya akan Allah. Apa makna takut akan Allah? Tafsir takut dengan ikutkan suruh dan tegahnya Allah. Lazim padanya ikut suruh tegah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasul dia bawa suruh Allah. Itulah orang yang berhak tu. Kata dia itulah orang, itu oranglah, mana itu oranglah orang muttaqin tu. Itu oranglah ni orang yang muttaqin tu. Itulah yang mustahak perintahnya hanya Masjid Haram. Tapi terhadap biar lagi dulu. Hingga siapa tahu yang ke-8 barulah diizin untuk kelip mari buka Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Fathu Makkah. Kelip mari serai Mekah, buka Mekah, jatuh daripada tangan kufar Quraisy.
Nabi menguasai sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada tahun yang tu duk benar lagi musyrikin mari buat haji. Boleh dah pun benar lagi. Mari dia buat haji musyrikin hingga balik, sudah balik pada tu buka Mekah pergi kepada Taif, perang Taif pula jatuh Taif, boleh sudah hatu siap Nabi klik ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun yang ke-9 tu dia azam angin nak pergi buat haji, tapi dinasihat oleh sahabat nanti dulu Rasulullah. Kalau Rasulullah dia digelewak tahun ni duk gelewak lagi dengan puak musyrikin pasal tawaf telanjang dah lagi tu Rasulullah. Kau dulu nanti kita tahun depan lah. Rasulullah pun latih Amirul Had Abu Bakar radhiyallahu anhu bawa ni ambil berapa sahabat pergi buat haji tahun yang ke-9, ajar cara-cara haji. Nabi sendiri tak ada pergi. Apabila Abu Bakar bawa rombongan jemaah haji pergi, turun ayat bara'atum. Tu ayat tak ada bismillah. Turun ayat tu 40 ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Ali mau ambil ayat ni nah pergi baca di Mekah sekat tahun ni je, tahun depan sampai bila tak boleh dah. Kupat tak boleh dah. Lalu dia pergi baca di Mina. Lepas dah bakar dia Ali turut belakang dia. Bila sampai musim haji, bila dia bermabit di Mina, Ali baca mana daripada ayat itu menunjukkan musyrikin kufar tak boleh masuk dah buat haji. Puak sahabat siap kalau gitu pas kita main buat haji dan puak ni tak boleh masuk, pas kita nak makan apa? Mungkin demo ni masuk menega saya. Bawa makan ni apa itu kok judah keliling kelala tu mari. Demo ni tak boleh mari berat kita. Maka Allah Taala buat sahabat Islam keliling kelala tu. Menega seperti biasa tapi sama muslimin lah. Ni tak pandai tapi kita nak pergi dulu. Kono tu gano kau ni dah. Ayam mulut manusia. Itulah habis kali kita klik pada hakikat dia tak begitu gaduh sangat. Tak begitu gaduh sangat. Apa terjadi semua tu dari Allah, dengan Allah, kepada Allah. Itulah. Tapi Tuhan kata tapi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan tetapi mana sungguh perkara tu gitu. Orang yang bukan mukmin tak ada hak. Nak apa dia? Nak sembah, nak apa dia nak Masjid Haram itu tak ada hak. Dan tetapi kebanyakan mereka itu kafir, kufar, mereka itu la ya'lamun. Mereka tiada ketahui. Mereka tak tahu apa? Kedima bu. Tiada ketahui bahawa tiada perintahnya, yakni tiada ada perintahan bagi mereka itu perintah atas Masjidil Haram. Mereka tak tahu. Lalu mereka dah agung-agung kata mereka berhak. Walhada dah Tuhan salih tangan. Dah itu kan. Hanya bersih kita, suci kita. Gitu. Saya saling mudah ya. Moga hak yang demo dok getah tu bukan hak dia. Supaya orang gidak rapah tanah orang, rapah kebun orang, apa tukar nama dia. Dalam mana bukan hak dia. Tapi siapa ni nak berani kata apa? Tapi dia Tuhan balik betul ya. Emang balik tua tu main mikir. Mai yak tua aku ni pasal nak mati dah ni. Hak sungguhnya hak puakmu aku nak boleh ambil kelip maaflah kat aku. Udah ya Tuhan saling tanya. Emang pergi dengan gitu? Tak kelip. Udah itu je. Ini cara Tuhan ni halus kita perhati tengok. Tapi mereka tak tahu kata hak yang berhak tu siapa. Hak yang berhak kena tuai dia lah yang berhak. Gak tuai siapa orang mukmin lah berhak. Apa dia sembah Allah di Masjid Haram tu. Dia kata tapi mereka tak tahu. Kata bahawa tiada perintahnya bagi mereka itu atas Masjidil Haram selama dalam kufur mereka itu. Itu dia. Supaya orang dakwa nak syurga tengok orang ahli kitab dia kata lagu mana? Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya tengok tu cerita. Mereka itu kau sombong kata tak akan boleh masuk syurga malaikat orang Yahudi je. Orang Yahudi kata. Orang Nasara kata tak akan boleh masuk syurga malaikat Nasara je.
Gak tahu tolak. Tilka amaniyuhum. Angan kosong saja. Tuai kupuk. Angan nak masuk surga. Tu ayat tu ngomong di situ. Banyak idrak belakang. Bala man aslama wajahu lillah wa huwa muslim. Bahkan orang yang serah mukanya dirinya kepada Allah serta beriman ihsan dengan Allah, orang itulah falahu ajruhu 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu tahiyat Allah. Nah, ayat tu begitu kedudukan. Ayat lain pula Tuhan cerita faqalu, mereka berkata ahli kitab, dia dakwa, dia kata dia kata faqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Puakmu jadilah Yahudi, mu dapat petunjuk. Kata orang Nasara, mu jadi Nasara, mu dapat petunjuk. Saya tolak, mu kata Muhammad jawab qul bal millata Ibrahim hanifa. Mu jawab Muhammad kata mbah ke aku nak turun Ibrahim. Ibrahim yang hanif, yang bersih, yang cenderung kepada yang baik, tinggal daripada yang tak betul. Sini pada musyrikin, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan yang syirik. Itu perintah ke Nabi, pas perintah ke umat suruh kata, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Panjang ayat tu. Siapa kita dan kita ngaji fiqh, sunat kita baca ayat tu rakaat ayat pertama ketika sembahyang sunat subuh. Ingat tak? Tak ingat, kuliah lah apalah. Tu dia. Perkara hafalah ayat tu dah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Terdekat ayat pertama. Ayat kedua, qul ya ahlal kitab ta'alu ila. Tu nak kita dah ingat sama. Baiklah. Selesai kita mai tengok ayat beberapa ayat ini, nampaknya kita kena singgah di situ dulu. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Itu semaya orang kafir. Tepuk sorak. Saya kata. Ni cerita tadi kita tengok gambaran dah. Wallahu a'lam. Apa tu mana kata hak minggu tu utuh di rumah lah dulu, ada pohon di petani jalan tu kita selu dululah. Nah, sabar apa baja bila tengah dia ramai sangat beribu-ribu pahala ni keadaan tak berapa segar molek lagi tu kan dah. Ni pun kalau boleh sungai kita duduk jaga-jaga kita tu baguslah. Tu dia kau turut sungai apa senggah kena sembih dah. Maknanya kalau gana pun begitulah. Semoga-moga diselamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita dapat boleh belajar dengan sempurna insya-Allah.